Okay, Assalamualaikum. Selamat jumpa lagi kita pada kali ini yang keberapa tak tahu. Dah sekian lama ni saya tidak aktif dalam membuat video atas sebab-sebab tertentu lah. Okay, lepas tu kita muncul lagi kali ni pasal filtration. Sebabnya bak filter ni ramai lagi orang yang masih belum faham dan masih lagi menuntut. Ada yang nak tahu lebih detail, ataupun dia tak tengok video saya yang lepas-lepas tu tak tahulah. Okay, kali ni saya buat bak filtration untuk outdoor. Biasanya sebelum ni filtration tu memang ada untuk outdoor dah, tapi saya tak detailkan untuk outdoor. Maknanya indoor boleh pakai, outdoor pun boleh pakai. Tapi kalau silap langkah letak dekat outdoor jadi hijau. Okay, video yang tadi saya masa mula-mula tadi itu adalah filter untuk aquarium saya 6 kaki yang kat belakang ni. Okay, yang terdedah dengan cahaya matahari daripada pagi sampailah petang. So dari segi susunan media dengan kuantiti media kena padu lah. Kalau cikai-cikai tak dapat lah, memang hijau. Saya pun kadang-kadang bergelut juga dengan alga ni. Bukan kata saya dah sekali buat jadi selama-lamanya menjadi, tak juga. Kadang-kadang cloud juga. Okey, jom kita tengok detail. Okey, yang mana yang nak tengok detail sini saya terangkan. Okay, yang pertama sekali, air turun daripada aquarium jenis filter bawah. Okay, filter bawah dia akan turun masuk sini. Ini span ni, tak nampak. Ini span ni kalau yang boleh yang paling kasar paling atas sebab dia tapis abu-abu yang kasar dulu. Di dekat-dekat sini yang halus dia terlepas turun bawah, dia pergi dekat pada filter yang lebih halus lah, span dia lebih halus. Okey, satu slot ni saya letak semua span. Dan kalau untuk yang something, yang filter bawah, kita suggestkan pakai size something tu dua kaki perbezaan dengan aquarium. 2 kaki ataupun 1 kaki lah. Kalau sama besar parah juga nak letak media mahal, bukan murah-murah. Okey, contoh saya aquarium 6 kaki sampai ujung ni. Dan filter saya 4 kaki ya. So kita kurangkan 2 kaki ni. Jadi kalau 4 kaki ni kita boleh buat 5 slot lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau buat 4 kaki 4 slot dia besar sangat. So kita nak letak media tu jadi luas lah. Jadi banyak kebocoran biolog, tai-tai ikan akan terlepas masuk balik dalam aquarium. Itu akan menyebabkan ni lah amonia naik mendadak, amonia spike apa benda semua lah. Okay, so bila something tu dah ngam, kita nak susun senang. Okay, yang kedua kita letak mountain tree. Ini mountain tree saya SA, ini besar ni. Besar. Yang kecil kan ni, ini S. Yang ni SL. SL ni dia mahal sikit lah. Dia boleh tampung 2 batang ke 3 batang yang saya biasa.
Okay, motor 3 ni kita susun berdiri penuhkan setiap ruang-ruang. Tinggi mana kita punya something, besar mana kita punya something, bagi penuh lah. Lepas tu jangan buat something besar. Besar mana saya tu lebar lah. Ini lebar tu sama besar dengan akuarium. Kita nak susun, boleh lah kata lemak mahal lah, nak susun kita lah, apalah, apa tu buat besar. Buat kecil sudah, jadi slot dia banyak. Okay, kita penuhkan susun berdiri. Motor 3 digalakkan untuk susun berdiri sebab dia cara bekerja dia lebih efisien, lebih optimal kalau berdiri. Lepas berdiri penuh semua, susun sampai berdiri. Yang slot yang ketiga pun kita masih letak lagi motor 3 sebab sekarang ni nak cari media yang padu-padu dengan harga murah susah jumpa. Kebanyakannya media cikai ataupun biasa. Kalau yang padu betul-betul sangat mahal. Okey, ni motor 3 kita letak satu kotak saiz SL. Yang saiz S kita letak 2 kotak. Sini 3, patut kita susun berdiri juga ni. Saiz S penuh lah, penuh sampai ujung sana. Lepas atas tu kita letak bio-ring ni. Ni tengok nama apa ni. Nampak ke? Okay, Yebeng. Original Yebeng punya dia datang dengan dia. Okay, bio-ring Yebeng kita letak dalam satu bekas itu dalam 10 liter. Di sini kita letak dalam 4 takung lah, 4 beg. Terus tu pergi ke sebelah pula, pastikan tiada bocor. Tiada bocor-bocor dekat tepi ni supaya habuk-habuk tak boleh melepasi lah. Kalau dia lepas tu jadi filter kita tak efisien lah. Kalau dia boleh lepas je memang filter tak efisien sebab taik-taik ikan akan terlepas tanpa ditapis lah. Amonia akan lari ke sebelah tanpa diuraikan dengan sempurna. Okay, so macam ni kita sangkut kat sini, tak boleh pergi lah. Kalau yang halus lagi baru boleh pergi, dan dia akan terlekat dekat sini pula. Okay, yang ni kita pakai, yang merah ni kita pakai Biohome Ultimate dalam 5 kilo, Biohome Plus dalam 5 kilo juga. Jadi Biohome dekat sini kita pakai 10 kilo lah. Okay, Biohome dia ingatkan harga dia sekarang sudah naik. Kita punya Biohome 1 kilo 100.5, Biohome Plus Ultimate 170. So kalau 10 kilo dalam lebih kurang 1,500, 1,700 lah harga untuk Biohome saja. Ni Yebeng ni 200, satu bekas 10 liter. Lepas tu yang ni yang biasa. Yang biasa kita letak sikit supaya paras level air ni tak terlalu jauh lah dengan media, so kita boleh tapis dengan sempurna. Okay. Lepas tu slot yang terakhir biasa kita letak coral. Coral ni kalau kita nak pakai bergantung kepada ni lah, bergantung kepada sumber air yang kita guna. Kalau kita guna air paip, coral dia kurangkan sikit lah. Sebab air paip tu dia dah dirawat, pH dia dah stabil. So penggunaan air paip ni lebih bagus sebenarnya dari segi peningkatan ataupun penurunan pH. Sebab dia bila masuk air baru, pH dia dah cantik. Tapi ada kelemahan dia air paip ni, sebab dia ada klorin. Kalau itu hari hujan ke banjir ke, KKM datang letak klorin lebih. Tapi kita buat water change, anti klorin kita sama macam sebelum ni. So kena monitor ikan. Kalau macam nampak tak cukup anti klorin, kena tambah cepat-cepat. Dan kena pakai anti klorin yang padu lah, yang baik lah. Baru dia boleh buang klorin tu dengan cepat pada kuantiti yang sedikit. Okey, kerana ni saya pakai air telaga, air boring. Air boring pH dia memang rendah, supply tu pun dah 5.6. So kita memang terpaksa letak banyak lah. Coral kita memang letak banyak. Coral besar-besar kita letak banyak. Kalau kita letak sikit, habis lah.
ikan akan kena penyakit sebab pH drop. pH drop ni hanya sebab air dah jadi berasid. Bila berasid, ikan akan kena penyakit. Biasa dia akan kena tengah malam, dia tak kena siang hari. Dia akan kena time cuaca sejuk. Kalau cuaca panas dia tak kena. So kalau yang mana ikan kena penyakit tapi tengah-tengah malam, solusi yang cepat, pasang heater. Pasang heater set pada suhu 32 maksimum. Heater tu adalah biasa heater untuk aquarium 32, 33, bawah pada 35. Set heater, pasang heater cepat-cepat, boleh tidur nyenyak lah. Pagi esok bangun, kedai aquarium dah buka, baru cari ubat, cari apa-apa benda yang diperlukan. Okay, clear kat situ. Last sekali naik terus ke dalam aquarium. Dari segi setting pipe ni, jangan banyak kona. Kalau boleh lurus dia naik ke dalam aquarium. Sebab kalau banyak kona, dia akan menyebabkan friction loss terlalu tinggi. Kadang-kadang orang letak something, air turun daripada sana, dia letak straight je. Dia air turun sini. Okey, air turun sini. Dia letak asam tu, dia pusing main sini. Maknanya sini tempat letak span. Padahal air naik pun di sini juga. So jadi kalau air naiknya di lubang aquarium tu di sini, tapi pumpnya di sana. Bila pump di sana, dia perlukan jauh perjalanan untuk sampai ke dalam aquarium. Kat situ akan menyebabkan friction loss. Yang mana belajar engineering, belajar pasal halaju, apa benda semua dia tahu apa tu friction loss. Ni aquarium 4 kaki kita pakai top filter ni. Top filter pump dekat dalam. Yang ni pump 3,500. 3,500 naik lurus masuk dalam filter. Okey, filter ni kita pakai trickle filter 2 layer sahaja. 1 layer spa, 1 layer media. Spa pun nampak kotor dah tu. Air dah bertakung. Nanti kita cuci, air turun. Lepas tu letak wave maker. Macam tu je. Untuk outdoor simple je. Tapi filter media kena matang dulu. Lepas tu ikan tak boleh bagi makan banyak. Ikan kecil tak apa. Ikan banyak tak apa, makan banyak tak boleh. Okay. Ini kelas tembak. Lawa tengok warna dia. Cungui. Banyak lagi ni. Okay. Lepas tu kalau saya tak outdoor ni, satunya alga. Kalau alga tu tak ada dekat air, dia akan duduk dekat cermin. So kalau dekat cermin tu kita tak boleh elak lah. Letaklah apa-apa pun untuk buang alga tu, sama ada kita letak ikan pemakan lumut, ikan gong ataupun bandaraya yang pelet pleko yang mahal tu, yang ada nombor tu. Okay. Ataupun kita letak pefong. Satu lagi kita sentar sendiri lah. Okay. Sentar sendiri pakai magnet cleaner ni. Ini yang paling berkesan. Tapi manual lah, hari-hari mau lap lah. Okay. Satunya untuk setup outdoor ni, kita kena buat jalan air dulu lah. Kalau media baru, kita kena jalan air seminggu ke 2 minggu baru boleh masuk ikan tanpa cahaya. Kalau dekat outdoor ni, macam mana nak buat
air jalan tanpa cahaya. Siang hari kan panas, cerah. Tutup akuarium ni, bungkus bungkus dengan kain ke, dengan apa-apa benda bagi air tak kena cahaya. Gitu je lah. Tapi kalau pam awak besar tak apa, kena cahaya pun. Janji jangan ada ni jangan ada ikan. Sebab kita nak matangkan filter tu, nak suruh bakteria membiak dulu. Bakteria filter dah standby, baru letak ikan, baru boleh terima tarik ikan, amonia semua, baru boleh tapis, baru air jadi cantik, baru tak hijau. Ini akuarium tak set up lagi, ikan dah beli dah. Macam mana ni kan? Pergi beli akuarium, terus beli ikan. Nak letak ikan mana, akuarium nak beli dah ni. Itu satunya salah lah. Dari segi set up akuarium salah. Dia kena set up akuarium seminggu ataupun 2 minggu sebelum beli ikan. Biarlah orang tengok kita apa benda akuarium ikan tak ada ni. Dia tak tahu kita baru nak jalan filter je. Jangan ikut orang, jangan ikut kehendak nafsu, ikut cara yang betul. Allah selamat. Tengok clear. Ni saya malas nak bergol belakang tu. Tak larat lah. Sebab harga dia cepat naik tu. Bakteria dah cun dah. Air nak hijau tak boleh, so dia akan lekat dekat cermin. Ini saya baru lap 3 hari lepas. Ini 3 hari dah macam ni. Tengok hijau. Ni kalau kita sentar, kita balik. Okey. Rasanya faham lah ke dah tu. Ada apa-apa yang tak faham lagi boleh tanya. Jangan tanya soalan sama. Penat lah bang nak buat video soalan sama. Tanyalah apa-apa yang lain ke. Lepas tu satu lagi nak tanya, jangan tanya kita sukatan anti chlorine kita tak tahu, kita tak pakai anti chlorine. Kita bukan sombong tak nak jawab. Sebab kita tak tahu, dia tak pakai. Kalau kita pakai tak apa, boleh je kita bagi tahu kita tak pakai. Serius kita tak pakai. Air kita tak ada chlorine. Air kita air telaga tak ada chlorine. So kalau kita salah cakap, kita letak lebih ke kurang ke ikan awak mati, dah salahkan kita. So solusinya baik saya cakap saya tak tahu bang. Maaf saya tak tahu, tanya kedai. Gitu. Okey. Okey, dari segi pump pula. Pump kita pakai mestilah 5 kali. 5 kali kitaran. Air boleh penuhkan air dalam akuarium, boleh penuhkan ke boleh buang air dalam akuarium dalam masa 1 jam. So kalau untuk akuarium 4 kaki, kalau ikan tu kecil, kita suggest pakai saiz 4,000 ataupun 3,500 kalau ikan kecil. Kalau ikan besar, contoh macam sana, yang tu saya pakai 6,500. Tapi sekarang ni rasanya 6,500 dah tak ada keluaran. So pakai 7,000 lah. Jangan pakai kecil Kalau pakai kecil tak sesuai untuk outdoor punya setup. Sebab kitaran dia tu lambat. Okay, kalau ikan yang besar macam ni, tak kecil tak besar lah. Ini kita pakai 4,500. Sebab ini untuk cover 2 akuarium ni. Dia naik, dia dipecah kat situ lah. Dia dah letih. So dia pergi ke akuarium sana lah. Turun pun sama, turun sini, letih, masuk dalam satu samping lah. Okay. So kalau kita pakai pump kecil, kitaran dia akan jadi slow. Air masuk ke dalam akuarium pun slow, air turun pun slow. Dengan kadar ikan yang padat dan makanan yang banyak, serta dibantu dengan cahaya matahari yang
panas terik menyebabkan alga tu senang membiak. Tambah pula taik-taik ikan boleh jadi baja untuk alga dalam akuarium, so air akan jadi hijau kau-kau lah. Itu sebabnya kitaran cycle akuarium, kitaran untuk pump tu tak cukup. Okay. Kalau kita nak pakai pump kecil untuk ikan kecil boleh. So satu lagi yang saya cakap tadi, friction loss. Dia kalau boleh naik lurus je. Lurus naik terus masuk, sebab dia tak akan mengganggu keupayaan pump. Ini saya tengok dah lah pakai pump besar. Pump besar tu bagus dah. Lepas tu air laju sangat masuk dalam akuarium. Dia buat pula sini stop cock satu untuk kontrol air laju. Lepas tu pipe dia dah lah banyak kona. Kat situ kita rasa membazir lah. Kalau awak nak air slow, tak perlu pakai pump besar, tak perlu pakai stop cock, pakai je lah pump kecil. Apa salahnya? Lepas tu yang awak nak buat kona-kona banyak macam tu, nak buat apa? Dia kalau air jatuh, okey, air jatuh sini, sampai duduk sini, buat je pipe. Senang, tak payah dia turun straight macam ni. Ni kalau kita turun straight batu kat sini, pump lubang adalah satu ni je tempat naik. Kebanyakan kan akuarium kabinet kabinet yang kat kedai kan, dia lubang dia satu je. Kabinet dia naik, so turun kat sini, naik pun dekat sini. So kalau kita turun straight macam ni, lubang tu dekat situ, pump ni letak dekat sini lah, dia boleh naik straight. So air yang turun ni buat lari kat sini, so span dekat sini. Sebab dia turun ni, dia turun pakai graviti. Macam saya ni, jauh macam mana tempat pun dia turun je, sebab dia graviti, turun sendiri, tak ada masalah. So jadi kalau pump duduk sini, lubang dekat sana, awak kena banyak kona lah. Kona tu akan menyebabkan pump besar sampai lalas sampai atas, air seduh juga. Itu yang menyebabkan friction loss. Itu yang kita panggil friction loss. Okey, so fahamlah dekat situ ya, berkenaan dengan pump, dengan filter untuk outdoor punya setup. Jadi kita jangan samakan orang lain setup indoor, kita setup outdoor, kita follow step dia. Yang dia tune, yang kita tak tune. So kita kat situ kita dah tahu lah, yang indoor ni ya spek kecil-kecil pun tak apa, yang outdoor ni kena pakai spek besar. Dari segi media kena yang berkualiti, kena penuh. Dari segi pump kena yang besar, air laju. Okay. Lepas tu sekarang ni saya tengah salin air. Salin air ni, kalau yang kita kerap salin air yang jenis macam tak boleh tengok sikit-sikit ada habuk ke apa ke, jadi macam rajin, sebab tak ada benda nak buat ke apa ke, jadi time-time rajin tu salin sikit lah, salin 30% lah. Tapi sebab kita ni kita jarang salin air, sebab media kita dah padu, so air dia tu berkualiti lah. So tak ada kepentingan untuk kita salin air. So jadi kita salin sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. So kita salin banyak, kita salin 50% atau lebih. Okay, sekarang ni saya tengah salin 50%, tapi dah ada tambah air dah. Cara saya salin senang je, saya buang air yang dalam akuarium, saya tambah air baru, gitu je. Yang habuk-habuk bawah tu saya tak ambil pot lah, sebab
dia something bila kita kacau batu-batu ke apa ke, dia automatik masuk dalam something lah. Di something tu lekat dekat sponge tu, kita cuci sponge saja. Tapi sponge tu kena cuci bersih-bersih lah, jangan pakai tembak-tembak air gitu baru pakai balik. Tu tak bersih. Dia bersih tu kita angkat sponge tu biar ringan macam sponge baru. Tu baru tak ada habuk lah. Bersih lama lah, masuk lama. Jadi kita tak payah nak sedut-sedut lah habuk dekat dasar tu. Sedut sikit. Leceh lah, banyak kita nak buat. Kita bukan ada sebiji akuarium, banyak biji akuarium. Kalau duk main sedut gitu, esok tak siap lagi. So kita kacau dasar dia dengan buatlah benda panjang sikit, DIY lah sikit lah. Kacau masuk dalam something. Ataupun kalau jenis top filter, kacau sedut depan, lekat dekat sponge kita basuh ataupun tukar baru. Simple. Kalau lepas alih air tu kita nampak ikan tu akan jadi lebih cantik, lebih naik colour lah, sebab dia masuk air sejuk lah. Air sejuk memang terbaik lah untuk ikan. Tapi jangan salin lepas bagi makan. Pagi bagi makan, petang salin. Tu tak digalakkan lah. Sekurang-kurangnya lepas 1 hari bagi makan baru salin. Sebab bila masuk air baru, air yang kekurangan oksigen tu, ikan akan jadi tercungap-cungap lah. Bila tercungap-cungap ni, ikan akan jadi penat. So kalau ada makanan dalam perut dia akan muntah. Jadi air yang baru masuk tu akan jadi kotor. Okay, tujuan kita salin air, tak nak bagi banyak tu, tak mau bagi pH shot. Kalau ada pH shot, cepat-cepat kita pindahkan ikan yang shot tu lah. Pindahkan kat tempat lain lah, dalam akuarium lain. Sebab air yang masuk tu kita tak tahu pH dia macam mana, rendah ke sama dengan kita punya ke. Sebab tu kita jarang salin. Kalau salin air, kebanyakannya berlaku masalah. Tapi salin tetap kena salin. Jadi sekarang ni dah penuh. Jadi bila kita salin banyak, ikan akan jadi slow lah sekejap. Sebab air masuk tu kita pakai air telaga, tak ada oksigen lagi. So tengok ujung tu pun dia jadi slow sekejap. Bila dah ada oksigen balik, dia akan jadi kuat balik lah. Lepas tu kalau salin kerap, salin sikit-sikit dah lah. 10%, 30%, 40% cukup lah. Okay, untuk outdoor punya setup dah selesai dah tadi. Tiga benda je. Pump, media, lepas tu penuhkan media. Media dah mahal, okey dah, tapi banyak lohong-lohong berlubang yang menyebabkan habuk tu boleh lepas keluar. Tu tak bagus juga. Pump kena laju, media kena banyak, media kena padu. Okey, beres. Tengok masalah ni. Sekejap kita ajar balik. InsyaAllah baca umur kuat lagi tu. Okay, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe AKC channel.